kata-kata ketika konflik berubah, walaupun dengan satu patah kata sekalipun, maka sia-siakanlah Jumatnya. Maka kita dengar dan diam. Semoga kita boleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para kaum muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah, takwa dan iman adalah pelita yang menyinari hati dan kalbu kita, memimpin kita ke jalan yang benar, memenuhi jiwa kita dengan kebaikan dan rahmat, memandu kita ke arah kesejahteraan dan keamanan, menjadikan kita insan yang sempurna, tenang dan berjaya di dunia dan di akhirat. Takwa dan iman juga akan menghapus perasaan yang buruk dalam hati kita dan menggantikan kebencian dengan kasih sayang. Justru bersempena dengan hari Jumat yang mulia ini, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan menunaikan perintah dan menjauhi kejaran Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik yang dibangkitkan untuk menjadi contoh dan ikutan umat-umat yang lain. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala jemaah. Kandungan di mimbar pada hari ini akan membincangkan secara khusus bersama program sambutan Hari Sungai Sedunia Peringkat Kebangsaan tahun 2023 dengan tajuk Alur Air Dalam Komuniti. Saudara kaum muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kita untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta sekalian alam, hubungan dengan sesama makhluk, bahkan alam sekitar. Hal ini selari dengan pengutusan Rasulullah SAW sebagai rahmat kepada sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab kepada kita agar menjaga hubungan baik dengan alam. Alam sekitar adalah anugerah Allah yang amat bernilai kepada kesejahteraan hidup manusia. Allah telah mencipta alam ini dengan sempurna dan seimbang untuk memanfaatkan kemakmuran manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Bumi yang luas dijadikan tempat tinggal manusia, gunung ganang sebagai pasak bumi, tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan dan obatan kepada kehidupan, hujan sebagai sumber rezeki. Demikian juga dengan berbagai hewan dan hidupan di lautan yang dijadikan untuk kemudahan hidup manusia. Hubungan dengan alam sekitar merangkumi sikap kita terhadap persekitaran, termasuklah tanah, udara, flora dan fauna, termasuklah air. Air merupakan salah satu khazanah alam yang amat bernilai. Air adalah unsur yang paling penting dan amat diperlukan dalam kitaran kehidupan manusia dan keharmonian alam sekitar. Kepentingan air terhadap kehidupan telah pun ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, yang antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minun. Shadaqallahul 'azim. Dan tidakkah orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahwa sumbernya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum ini sebagai benda yang satu, lalu kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan daripada air tiap-tiap benda yang hidup, maka mengapa mereka tidak mau beriman? Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya terhadap ayat tadi menjelaskan bahwa asal setiap yang hidup adalah daripada air. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahawa terdapat 3 huraian bagi makna ayat tersebut. Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap sesuatu daripada air. Air diperlukan untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada air tulang sulbi segala sesuatu yang hidup. Saudara kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, meskipun air meliputi 70% daripada bumi, namun 2,5% sahaja daripadanya merupakan air tawar, dan 1% adalah air tawar yang berada dalam bentuk yang mudah diperoleh. Oleh sebab itu sumber air ini amat perlu dijaga kebersihannya daripada tercemar. Sesungguhnya Islam sendiri mengajar penganutnya agar memastikan sumber air sentiasa bersih dan suci. Air yang bersih menjadi keperluan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam menganjurkan kita untuk sentiasa membersihkan diri dan berwudu dengan air yang bersih, terutamanya ketika bersalat. Dalam konteks ini, sumber utama air bersih bagi kita adalah daripada sungai. Sebagai warga Malaysia, seharusnya kita bersyukur karena mendapat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala berupa curahan lebat hujan yang tinggi dan sungai yang banyak. Mengikut laporan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia,
Negara kita dianggarkan menerima purata hujan tahunan sekitar 3.000 mm atau 324 bilion minta padu hujan melebihi 3 kali ganda daripada curahan purata global dunia. Begitu juga kita di Malaysia mempunyai lebih daripada 189 lembangan sungai. Sungai-sungai inilah yang menjadi sumber utama melengkapkan kebutuhan air bagi kehidupan seluruh rakyat di Malaysia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk kita suatu kuantiti air yang cukup baik dan boleh diambil secara berterusan demi menjamin kelestarian pembangunan negara sejak tahun bertahun-tahun lamanya. Saudara kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, negara kita pernah disudutkan dengan kekurangan air bersih akibat pencemaran air dan penggunaan air yang tidak terkawal. Walaupun ekosistem air tawar mempunyai keupayaan semula jadi untuk mengganti dan mensucikan air yang tercemar, namun kadar pencemaran air yang semakin meningkat telah mengatasi keupayaan sistem semula jadi ini. Sikap segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab, yang membuang sisa buangan, bahan dan sisa perumuhan ke dalam sungai dan tepian laut, menyebabkan pencemaran sumber air menjadi lebih parah. Perlu diingatkan kerusakan alam ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul 'azim. Telah timbul berbagai kerosakan dan pada bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Yang timbulnya yang demikian kerana Allah nak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Saudara kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam usaha menjadi sebuah negara maju, pelestarian alam terutamanya sungai-sungai yang menjadi sumber air bersih kepada kita amat perlu dijaga. Di Malaysia khususnya di Sarawak, kita amat beruntung kerana adanya agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga kelestarian alam sekitar, seperti Lembaga Sungai-Sungai Sarawak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Alam Sekitar, pihak berupa ketepatan dan lain-lain agensi kerajaan. Namun, pengembangan usaha semua pihak sama ada kerajaan atau rakyat amatlah penting bagi memastikan segala usaha menjaga kelestarian alam terutamanya sumber air, yaitu sungai-sungai akan berjaya. Saudara kaum muslimin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengambil pengajaran dan penghayatan daripada khutbah pada hari ini. Di antaranya, yang pertama, sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, kita bertanggung jawab terhadap pemeliharaan alam sekitar dan ekosistemnya. Yang kedua, nikmat sumber air yang sedang kita miliki ini adalah suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang perlu dijaga agar tidak tercemar. Yang ketiga, sebagai insan yang prihatin dan menghargai kebersihan, kita perlu mendukung segala aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi menjaga kebersihan alam sekitar, khususnya sungai-sungai. Marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat yang ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, saya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sungguhnya azabku amatlah keras. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفر
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد على محمد وعظم صمدا وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأصحاب عبادك أسعد الأعراب والأجام وإمام الطيبة والحرم ومن العلم والعلم والحكمة والحكام وترجمان لسان القدم سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضي اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami. Khasnya kepada Sri Paduka Baginda yang Persekutuan Agung Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang utama di Persekutuan Negeri Sarawak. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Darilah kami dari sebarang bentuk kejahatan rasuah dan pelanggaran kepada peraturan dan undang-undang. Kurniakanlah keselamatan dan kesejahteraan. Jadikanlah kami ummah yang berkualiti dan berintegriti demi mencapai negara yang aman dan makmur. Kita mendapat perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Allah, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak di bawah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah ke atas kami nikmat keselamatan, kesehatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.